Okey, sekarang kita berada di pejabat UMNO Kemaman bahagian Terengganu. Dan hari ini kita bersama dengan Datuk Nidin Wanko, Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Terengganu. Okey Tok, saya nak tanya satu dua soalan tentang PRK Kemaman itu. Bagaimana dengan UMNO dulu dengan tradisi dia, timbalan ketua bahagian bertanding, ketua pemuda bertanding. Tapi kali ni PRK Kemaman ni bekas Panglima pejabat awam bertanding, Tan Sri Raja Muhammad Effendi. Apa ulasan tu tentang isu tersebut? Bagi pihak UMNO sebenarnya kita biasa, ini bukan perkara baru. Dulu kita ingat pilihan raya kecil di Semenyih. Ya. Orang daripada luar kepimpinan bertanding dan menang bergaya. Ya. Masa itu Selangor pun kita bukan kerajaan. Bukan kerajaan. Jadi kita ketengahkan calon yang bukan di kalangan kepimpinan. Alhamdulillah kita menang bergaya. Dan yang keduanya ada berlaku lagi di tempat-tempat lain. Tapi yang terbaru, kalau kita ingat di Cameron Highland, kita ketengahkan seorang daripada keluarga orang asli bekas pegawai tinggi polis. Ya, Cameron Highland masa tu. Datuk Ramli. Ya. Sekarang jadi timbalan speaker. Pun kita boleh menang. Jadi tidak ada masalah. Begitulah juga berlaku di Kemaman. Bukan kata kepimpinan UMNO bahagian tidak ada tokoh, ramai tokoh-tokoh kita. Tapi kali ini kita nak buat perubahan yang mana saya ingat kita nak melihat tentang penerimaan ahli-ahli UMNO terutamanya, pengundi-pengundi di Kemaman. Jadi setelah kita buat keputusan, kita mengambil bekas Jenderal Bersara Panglima tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, Panglima Medan, nombor 1 dalam Angkatan Tentera Malaysia. Dan secara kebetulan pula dia ni orang Kemaman. Ya. Keluarganya Kemaman, mak bapak dia semua walaupun telah tiada, tapi dia meninggal di Kemaman, kemudian di Kemaman, saudaranya ramai-ramai, adik dia, kakak dia semua di Kemaman, anak saudara dia semua di Kemaman. Boleh dikatakan seolah anak jati Kemaman, sekolah di Kemaman, sekolah menengah di Kemaman, sekolah rendah di Kemaman, semua belajar di Kemaman. Dan dia sebenarnya tidak asing dengan orang Kemaman. Setelah kita ketengahkan nama beliau untuk diletakkan sebagai calon, dan saya buat pemantauan. Rata-rata setakat ini, sebab saya nak bagi tahu, seorang calon kita letak tu, dia tak akan jadi perfect 100%. Mesti ada yang sikit-sikit adalah. Tapi Alhamdulillah, Tan Sri Raja Muhammad Effendi ni boleh dikatakan lebih daripada 90% masyarakat di Kemaman boleh menerima, dan boleh dikatakan hampir 100% kepimpinan UMNO di bahagian Kemaman boleh terima pencalonan yang dibuat oleh Barisan Nasional untuk meletakkan beliau sebagai calon di Parlimen Kemaman bagi kali ini. Sebab tu tentang itu tidak ada masalah. Cuma tinggal lagi kita tahu di Kemaman ini dalam pilihan umum kita kalah dengan majoriti yang begitu besar. Ya. Jadi sebab itu kita terpaksa memikirkan sesuatu yang luar daripada kotak pemikiran. Betul. Jadi kita ketengahkan Tan Sri Raja Muhammad Effendi ini, dan saya harap pengundi boleh terimalah, terutama pengundi yang di atas pagar, kerana saya lihat ketokohan, pengalaman beliau di peringkat dalam negeri, dalam negara, di peringkat antarabangsa begitu luas sekali. Dan bagi saya sebagai orang politik di Terengganu, sebagai timbalan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, saya nak merayu pada Puan jika tidak memilih Tan Sri Raja Muhammad Effendi ni, rugilah kita sebagai pengundi di Kemaman. Okey tu. Bagaimana dengan persediaan jentera Barisan Nasional di negeri dan juga di luar negeri yang membantulah persediaan Datuk untuk mengaturkan di PRK Kemaman ini?
Sebenarnya kita ni Barisan Nasional khususnya kita dah sering kali mengalami pilihan raya dan kita sentiasa bersedia di mana-mana pun, hatta 3 bulan lagi ada lagi pilihan kecil pun kita bersedia, tak ada masalah. Cuma yang paling saya nak tekankan di sini, kita bukan kerajaan di Terengganu. Dan di peringkat federal pun kita kerajaan, tapi kita kerajaan perpaduan. Kita campur dengan PKR itu dan sebagainya. UMNO dan parti-parti daripada Sarawak dan sebagainya. Jadi dalam urusan ini mungkin kita akan mengalami sedikit gangguan dari segi logistik dan sebagainya. Tapi dari segi keseluruhan jentera, tidak ada masalah. Bila mahkamah buat keputusan, kemaman dibatalkan keputusan pilihan raya, kita telah gerakkan jentera kita dan kita telah bersedia untuk menghadapi pilihan raya kecil di Parlimen Kemaman ini. Dan di peringkat luar daripada Terengganu, di seluruh negeri Terengganu, semua bahagian-bahagian yang ada dalam Terengganu semuanya tertumpu di Kemaman. Dan bahagian-bahagian lain pun kita tak payah bagi arah apa. Dia dah biasa dah dengan gerak kerja pilihan raya. Dan begitulah juga jentera bantuan kita daripada luar Terengganu, di seluruh negara. Daripada ini termasuklah Sabah sedikit yang berkapung di Kemaman ini, semuanya dah tahu tentang selok-belok kerja pilihan raya. Jadi sokongan mereka alhamdulillah, semangat mereka, semangat bekerja amat tinggi dan bantuan mereka amat baik. Dan saya berpuas hati setakat ini bantuan rakan-rakan daripada seluruh negara. Menang kalahnya kita terserahlah kepada pengundi Kemamang ini sendiri. Tapi dari segi jentera, dari segi persediaan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Cuma di waktu ini kita terpaksa berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu. Kita setap jentera kempen, masuk rumah kampung dan sebagainya, dan kita tengah bekerja, syok-syok kerja 2 jam, mari hujan terpaksa berhenti. Kadang-kadang hujan ni tak menentu di Pantai Timur ni. Betul. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 24 jam daripada pagi sampai ke malam hujan. Cuma setakat ni tak ada banjir lagi di Kemaman ni. Di tempat lain dah banjir, dan kita harap sampai 2 bulan ni tak ada banjir dah di Kemaman. Tapi mengikut rekod di Kemaman yang sebelum-sebelum ni berlaku banjir besar di penghujung bulan 12. Jadi tengok rekod ini dapat dikekalkan supaya awal bulan 12, 2 bulan tu tidak akan berlaku lagi banjir. Kalau nak banjir biarlah hujung bulan selepas. Kita dah bilang itu mengikut sejarah Kemaman lah, tak pernah berlaku banjir. Bulan 11 dan awal bulan 12. Biasanya akhir bulan 12. Last soalan lah Datuk. Ini soalan terakhir lah. Datuk sendiri tergugat tak dengan calon pihak sana, Menteri Besar Terengganu tu sendiri? Maksudnya tergugat ni? Tergugat ni macam dia hantar Menteri Besar sendiri untuk tanding. Itu. Saya dah kata dalam banyak wawancara saya, dan semasa yang pertama sebelum kita tahu lagi siapa calon. UMNO pun tak tahu calon, BN tak tahu calon, dan PAS pun tak tahu calon. Jadi BN tidak pernah sebut mana-mana tokoh. Tokoh besar tak pernah sebut. Jadi PAS dulu dia sebut Tun Dr. Mahathir, Anwar Musa, disebut-sebut. Banyak orang bagi pengandaran dan sebagainya. Kita Barisan Nasional kita tak sebut. Tidak sebut. Dan awal-awal lagi yang berbahagia Datuk Seri Fungsi Perhubungan Ahmad Said, dia bagi dalam musyawarah yang pertama perhubungan selepas kuasa ini dikosongkan oleh mahkamah, dia telah memberi penjelasan dalam musyawarah perhubungan. Dia kata dia tidak lagi berhasrat untuk menjadi calon di Parlimen Kemaman. Jadi ada orang berkata macam itu, hak orang. Tapi kita dah ada keputusan. Di peringkat UMNO Perhubungan lagi dah ada keputusan. Awal-awal lagi Datuk Seri Ahmad Said kata dia tidak berhasrat untuk menjadi calon. Dia nak cari calon baru, calon fresh, calon seorang tokoh yang boleh berkhidmat pada rakyat Kemaman. Dan alhamdulillah dia ketengahkan Tan Sri Raja Muhammad Afendi. Jadi tergugat tu tidak ada. Jadi apabila kita dah mengumumkan calon Tan Sri Raja Muhammad Afendi, tiba-tiba PAS swing. Yes, betul. Dia swing, dia letakkan
Menteri Besar. Jadi saya kata dalam wawancara saya kata mungkin PAS tak ada tokoh untuk menyaingi Tan Sri Raja Muhammad Effendi. Maksud saya tak ada tokoh tu bukan saya kata PAS tidak ada cendekiawan, hartawan, dermawan boleh diketengahkan. Tapi mungkin dia untuk melihat perlawanan yang boleh diadukan dengan Tan Sri Raja Muhammad Effendi adalah Menteri Besar. Menteri Besar. Jadi dia letakkan Menteri Besar. Bukan saya kata PAS tidak ada kandidat. Kena faham ni. Tu hari saya cakap macam tu, orang kecam saya. Orang PAS lah kecam. Tapi saya tak kisahlah. Itu maksud saya. Tapi saya tengok itulah gambarannya. Dia lihat ini saya tokoh yang boleh diketengahkan. Tapi bagi pihak Barisan Nasional kita tak ada masalah sebenarnya. Siapa yang dia nak letak Menteri Besar ke, nak letak Tun Dr. Mahathir ke, nak letak Anwar Musa ke, tak ada masalah kita. Ada perlawanan. Ada juga orang bertanya saya, Tok macam mana di Kemamang ni kita kalah dengan majoriti 27,000. Ya, saya tahu, tak payah sebut itu, saya tahu kan. 27,000 kita kalah. Jadi kita tengok kekalahan yang begitu besar, jadi sebab itu cari seorang tokoh yang boleh diterima oleh semua golongan lapisan masyarakat. Jadi orang kata, adakah UMNO, orang tanya saya, adakah tu UMNO BN akan bertanding? Kenapa kita tak bertanding? Kenapa kita tak bertanding? Setiap pilihan raya kita bertanding. Kecuali ada satu dulu kita tidak meletakkan calon kerana calon komponen kita meletakkan calon. Sebab kita takkan dah komponen kita bertanding, Barisan Nasional letakkan calon. Letakkan calon. Tapi di kali ini kita letakkan calon Barisan Nasional. Jadi dari segi perlawanan tak ada masalah. Kita mesti bertanding. Contoh, kita tak akan kalah sebelum bertanding. Saya bagi umpama macam ni lah. Contoh bola sepak. Bola sepak. Dulu Terengganu kali ni kau boleh masuk akhir. Piala Malaysia. Lawannya dengan JDT. Atas kertas tu memang dah kalah. Sebab dah 3-4 kali kita lawan dengan JDT kita kalah. Jadi atas kertas tu kita jadi oleh kerana kalau kita tahu dah kita kalah, apakah kita tidak pergi bermain dalam perlawanan akhir berlawan dengan JDT? Kita mesti pergi. Begitulah juga kami, walaupun kalah 27,000, kita letakkan calon yang terbaik dapat dalam pilihan raya ni. Sebarang kemungkinan boleh terjadi. Dulu 99 UMNO Terengganu tewas dengan 8-4, 28-4. Lepas tu 2004 kita ambil balik dengan 28-4. Jadi kali saya tak heran kita kalah 8 campur dengan 32. 40-0. Lepas tu kita campur pula 4 negeri, 40 kerusi parlimen. Kita tidak ada satu kerusi parlimen pun. Di Perlis, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu 40 kerusi. At least 40 kosong Terengganu, 40 kerusi di 4 negeri yang majoritinya Melayu. Jadi ini kita letaklah calon yang boleh bersaing dengan calon PAS supaya kita mencari satu kemenangan bagi kita hadiahkan kepada parti kita, terutamanya untuk orang Kemaman, anak jati Kemaman. Okey, untuk last, untuk beri kata-kata akhir untuk pengundi di Kemaman, di NR Channel TV. Saya merayu pada semua pengundi disebabkan ini pilihan raya kecil dan kita melihat yang pertamanya saya nak bagi tahu Yang Amat Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar calon Parlimen Kemaman. Sebenarnya seorang Menteri Besar ni dah sibuk banyak tugas. Saya orang Marang dan saya pernah bertembung dengan Dr. Seng ni di Dun Rendang. Tapi rezeki beliau menang dan kerajaan Parti PAS memerintah Terengganu, rezeki beliau dilantik sebagai Menteri Besar. Tapi sebagai seorang ahli politik, orang politik, sebagai Menteri Besar sudah barang tentu banyak perkara yang perlu dipikirkan untuk pembangunan, terutama dalam kawasan Marang sendiri. Tapi sekarang ini sudah satu penggal. Yang Menteri Besar PAS ni jadi Menteri Besar, Marang pun tidak ada apa-apa yang dibuat.
Tidak ada apa-apa yang buat. Dan saya dipangangkan di Marang. Bukan dipangangkan sebab saya duduk di Marang. Kelibat Yang Amat Menteri Besar pun jarang masuk ke kawasan Marang, dan khususnya kawasan Rurendang, kawasan yang beliau wakili di dalam Dewan Undangan Negeri. Dan apatah lagi beliau nak berkhidmat sebagai ahli Parlimen Kemaman. Jadi saya menuju pada pengundi-pengundi Kemamang, cukuplah kalau kita beri undi kepada Tan Sri Raja Muhammad Effendi ini, Menteri Besar Terengganu. Kalau dia tewas pun jawatan Menteri Besar dia tak akan tergugat. Menteri Besar tetap dia Menteri Besar. Dan kalau dia benar Parlimen Kemamang pun, saya takut dia tak boleh buat apa-apa. Dan beliau lagi sibuk nak menguruskan Parlimen, nak masuk ke Dewan Parlimen dan nak masuk ke Dewan Undangan Negeri sebagai Menteri Besar, sebagai ketua kerajaan. Jadi untuk kebaikan orang Kemamang, demi kesejahteraan Kemamang ini sendiri, saya merayu pada pengundi-pengundi pada 2 hari bulan Disember ini, marilah kita sama-sama memberi undi kepada calon kita, Tan Sri Raja Muhammad Effendi, pada 2 hari bulan. Dan saya meniru juga sekali lagi, amat rugi sebenarnya bagi saya. Amat rugi jika orang Marang tidak memberi undi, orang Parlimen Kemamang, pengundi seluruh Parlimen Kemaman amat rugi jika tidak memberi undi kepada Tan Sri Raja Muhammad Effendi pada 2 hari bulan. Jadi saya merayu, marilah kita sama-sama memberi sokongan yang padu, yang tidak berbelah bagi. Pada 2 hari bulan ini kita tabalkan insya-Allah Tan Sri Raja Muhammad Effendi P040 Kemaman, insya-Allah. Calon nombor 1.